beritahu, allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, iaitu orang-orang yang sesat amalan mereka dalam kehidupan dunia, tetapi malangnya mereka merasakan, menyangka bahawa mereka buat benda yang baik. Ini orang paling rugi, kata Allah. Dia salah rasa betul, dia sesat dia rasa benar. Orang inilah orang yang paling malang. Macam orang kafir. Orang kafir mereka sesat tapi mereka rasa mereka betul. Begitu juga orang Islam yang buat maksiat rasa betul, yang berpegangan salah rasa betul, yang perjuangan salah rasa betul. Ini adalah manusia yang paling rugi, muslimin muslimat. Sebab bila dia bersifat macam ni, dia tidak akan insaf. Tapi kalau orang buat benda salah dia rasa salah, buat benda salah dia rasa berdosa, orang macam ni lambat laun insya-Allah dia akan insaf. Jadi muslimin muslimat, memang cara Quran dan hadis, tanya dahulu barulah beritahu. Nabi pun sama. Nabi kata, kamu mahu tak? Kamu mahu tak saya beritahu kepada kamu apakah nama Allah yang paling agung? Apakah nama yang paling agung bagi Allah Ta'ala? Lalu sahabat pun menunggu-nunggu apa yang Nabi nak beritahu. Sebab sahabat dah macam kita. Kita dengar kuliah ala kadar, bagus dah tapi ala kadar. Sebab itulah kita punya style ni duduk jauh-jauh. Kalau muslimin muslimat pergi Mekah buat umrah, cubalah ambil pengajaran. Tengok majlis ilmu di Mekah macam mana. Dekat kaki tok guru dia duduk. Di Mekah anak murid berebut nak duduk depan kaki tok guru. Itu je. Kita ni berebut nak duduk jauh sekali. Berebut dekat tiang, berebut dekat dinding sebab sedap boleh nyandar. Ya, ustaz pun tak nyandar, dia yang nyandar. Hebat dia daripada ustaz. Ya. Jadi muslimin muslimat, kalau pergi Mekah tu buat umrah, jangan hanya pandai buat umrah saja. Tengok benda-benda yang ada di sana yang menginsafkan kita. Di sana orang belajar duduk dekat tok guru, depan kaki tok guru. Ya, dan sana tak ada meja macam ni. Di Mekah Madinah dia tak pakai meja begini, dia pakai kursi besar. Ya, di Malaysia pun molek juga buat cara tu. Tapi masalah juga kalau buat. Sebab di Malaysia standardnya ustaz bawa kitab. Nak letak kat mana? Orang Arab dia tak bawa kitab. Orang Arab ni masya-Allah ilmu dia dalam kepala. Ya. Tapi kita boleh buat. Caranya begini. Orang Arab walaupun untuk guru tak bawa kitab, anak murid seorang baca kitab. Itu je. Anak murid baca kitab, guru dengar dia syarah. Begitu. Jadi tok guru tak perlu meja macam ni, kerusi besar. Ya. Itu kalau dibuat di Malaysia pun cantik. Ya, kata orang meniru benda yang mulia yang dah berkurung-kurung ada di negara Arab, muslimin muslimat. Saya percaya benda tu dah berkurung-kurung begitu. Ya. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah, bila sahabat ni tak macam kita lah. Mereka berebut-rebut nak duduk dekat Nabi SAW. Sebab Nabi manusia yang bukan saja dia seorang Rasul, tetapi dari segi sifat fizikalnya seorang yang indah, seorang yang sangat cantik, seorang yang cantikkan perempuan, yang sangat comel, ya, wangi, ya, wajah berseri-seri, tak jemu dipandang. Cuma sahabat dia tak memandang sangat Nabi sebab rasa segan pada Nabi SAW. Ya, jadi ya, mereka duduk dekat Nabi sedekat-dekatnya dan mereka dengar kuliah Nabi dengan sedengar-dengarnya. Hati mereka tujukan pada Nabi, telinga mereka tujukan pada Nabi, mata sama ada tengok ataupun tunduk, ya, fikiran pun tumpu pada Nabi SAW. Ini cara mereka belajar. Kita na'udzubillah lah kadang-kadang sambil-sambil belajar main handset lagi, tekan-tekan butang dan sebagainya. Ya, Allahu Akbar, jauhnya beza kita. Sebab itulah oleh kerana kita belajar ala kadar, ilmu pun dapat ala kadar juga. Itu ya. Belajar lama dah 20 tahun dah kat masjid, tapi lepas mati ustaz tak boleh nak ambil tempat ustaz tu. Itu menunjukkan bahawa ilmunya ala kadar. Sepatutnya kalau dah belajar 20 tahun, alim lah. Orang belajar universiti pun 4 tahun je. Kita belajar masjid 20 tahun. Sepatutnya bila mati ustaz, kita boleh jadi anak murid, boleh jadi guru pula pengganti ustaz.
Tapi buat masa ni lah, standard di Malaysia ni tak sampai lagi tahap tu, kecuali di pondok. Di pondok memang mati tok guru, ada anak murid yang tok guru paling sayang, paling percaya, yang paling bagus tu akan ganti. Tapi kalau di masjid surau buat masa ni, boleh saya istilahkan sebagai belajar ala kadar. Jangan marahlah, saya beritahu benda betul supaya berubahlah. Bukan beritahu benda betul supaya sakit hati, tak, supaya insaf, supaya berubah, supaya kita ubah cara. Saya duduk di Madinah dulu, ya, belajar kan Masjid Nabi, seronok. Orang belajar Masya Allah, gini duduk depan untuk guru, mata telinga tak ada dah nak pandang-pandang, nak cakap tak ada, gitu, ya. Lepas tu duduk dekat dengan tu guru. Sebab tu sana dipanggil sistem halaqah. Satu masjid tu ada 10 kuliah, 15 kuliah. Sebab masing-masing duduk stopok sama-sama dia. Kalau pakai speaker pun, kalau anak murid ramai, dia ada pasang speaker. Tapi speaker yang dengar kawasan tu ya. Itu di Mekah Madinah. Jadi ya, dengan cara tu setiap malam ustaz tu boleh mengajar. Kita ni, cara kita ni kurang bagus. Sebab ustaz datang 2 kali sebulan. 2 kali sebulan, kali setahun berapa? 24 kali. Kemudian cancel pula cuti raya, cuti bulan puasa. Akhirnya tinggal 20, tak sampai 20, 18 kali. 18 kali. Kitab pula cuba kira berapa page. Saya boleh kira dah ni, masa saya mati sepak dah habis kitab ni, 381. Ya. Akhirnya saya mati baru setengah kitab. Anak murid nak pandai macam mana setengah kitab? Campur pula dia pun miss juga, tak mari dan sebagainya. Sakit ke outstation ke apa. Jadi cara kita ni kurang bagus. Sebab itulah kalaulah ada satu usaha lah, buat pembaharuan ikut cara Mekah Madinah. Sebab mereka ni dah mewarisi cara itu berkurun-kurun. Sebab itulah di Mekah Madinah orang belajar di masjid dia alim. Sebab ustaz itu dia tak payah, dia duduk di masjid, dia mengajar setiap malam. Kalau tak setiap malam pun kerap lah. Dan dalam satu malam tu ada kelas tafsir kat situ, kelas fiqh kat situ, kelas Quran kat situ, kelas tauhid kat situ. Orang masuk dalam masjid tu macam masuk kebun lah. Nak makan rambutan ada, durian ada, duku ada, pisang ada, tak ada masalah. Kalau dia rasa saya dah makan pisang banyak dah, nak makan rambutan pula malam ni, ni boleh makan. Tapi kalau kita buat satu kuliah macam ni, maka beberapa kelemahan macam saya sebutkan tadilah. Antaranya ustaz mati tak banyak mana belajar. Yang keduanya, kita tak boleh nak memilih ilmu-ilmu yang kita minat. Misalnya dia dah pandai dah fiqh, nak kemas tauhid, jadi dia kena cari kat lain pula, ataupun kena tunggu giliran sebulan sekali, 2 bulan, 2 sekali 2 bulan saja. Dalam 2 kali sebulan saja. Tapi bila dibuat sistem halaqah itu, memang sangat cantik muslimin-muslimat. Ya, setiap malam ada 10 kuliah berjalan serentak. Cuba bayang hebat tak hebat. Ya. Jadi muslimin-muslimat rahimakumullah, hendaklah kita tingkatkan mutu kuliah. Jadi macam mana zaman Nabi SAW, bila Nabi mengajar mereka dengar, sampailah kalau burung nak hingga atas kepala tak ada masalah, macam tunggu kayu. Seorang lelaki datang, orang kafir datang, penyiasat lah mata-mata dari Mekah masuk Madinah. Sebab orang-orang Quraisy, pemimpin mereka kata, kamu pergi siasat, apa cerita Muhammad di Madinah? Apa cerita Muhammad di Madinah? Lalu lelaki itu datang, dia pergi tengok para sahabat di masjid. Dia duduk macam tunggu kayu dalam masjid, dengar Nabi Muhammad bercakap. Dan bila Nabi ludah, mereka berebut ludah Nabi. Sebab ludah Nabi bukan macam kita. Ludah kita ni ayam pun tak nak, ya, itik pun tak nak sudu, ya. Tapi ludah Nabi, sahabat berebut sebab wangi, dia tak busuk macam orang lain. Jadi dia pun balik cerita pada orang Mekah. Dia kata apa? Wahai orang Mekah, aku tak pernah tengok mana-mana raja pun dilayan macam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dihormati. Nabi tak dapat layanan macam raja tu, emas perak tak ada. Tapi Nabi dikasihi, dicintai, didengar kata-katanya, dipatuhi, ditaati, disanjung tinggi, dimuliakan zahir batin. Lebih daripada raja-raja. Lalu mata-mata Quraisy itu berkata, kamu tidak akan dapat mengalahkan Muhammad selama-lamanya. Betul sungguh. Ya, betul sungguh. Mereka, bahkan orang kafir Quraisy tumbang, ya, dengan pembukaan kota Mekah muslimin muslimat. Jadi
Nabi tanya sahabat, lalu sahabat berikan perhatian. Kadang-kadang bila Nabi tanya sahabat jawab, di sini tak ada. Tak disebut sahabat jawab. Mungkin sahabat jawab, tapi yang meriwayatkan ni tak cerita. Siapa yang berdoa dengannya akan diperkenankannya, Allah Ta'ala perkenankan doanya. Dan siapa yang meminta dengannya akan diberikannya. Ini kelebihan Ismullahil Azam. Siapa minta kepada Allah dengan Ismullahil Azam ini, Allah perkenankan doanya, berikan hajatnya. Tapi ingat molek, mestilah kita cukup syarat untuk diterima doa. Kita masalah kita zaman sekarang ni banyak sebab kenapa doa tak terima. Yang pertama, makan haram. Yang kedua, pakaian haram. Yang ketiga, minum haram. Yang keempat, rumah haram. Rumah pun haram juga, beli bank riba. Kereta haram, kereta riba. Perkakaklah rumah pun haram, rezeki haram. Begitu juga antaranya, walaupun kita dah makan halal dan sebagainya, Tuhan tak terima juga doa, sebab kita tak jalankan tugas al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Disebut dalam hadis, bila tak jalankan tugas ini, maka Allah Ta'ala akan menjadikan orang jahat menguasai orang soleh, dan orang soleh berdoa Tuhan tak layan. Ini beberapa sebab kenapa kita doa Tuhan tak layan lagi. Jadi nak dapat perkenan doa dengan Ismullahil Azam, kita kena siapkan diri kita, terutamanya makan minum. Sebab dalam sebuah hadis, seorang sahabat tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimanakah saya nak jadi orang yang diperkenankan doa?" Nabi menjawab, "Atib mat'amaka takun mujabad da'wati." Baguskanlah makanan kamu. Maksud bagus ni bukan makanan berzat. Nak makan halal, makanlah yang halal-halal. Jangan makan yang haram. Nescaya Allah perkenankan doamu. Nescaya kamu akan jadi orang yang makbul doa. Maksud makbul doa ni makbul segeralah. Kalau dia minta je, Tuhan beri selalu. Terus Tuhan beri. Jadi ini muslimin-muslimat kita dapat buat dengan kita mujahadah. Makan makanan yang halal, jauhi makanan yang haram dan makanan syubhat. Itu barulah kita akan dapat martabat ini. Muslimin muslimat rahimakumullah, Nabi pun beritahu apakah nama itu. Katanya, nama inilah yang pernah didoakan oleh Nabi Yunus alaihi salam ketika berada dalam 3 lapis kegelapan dalam perut ikan. 3 lapis kegelapan, sebab duduk dalam perut ikan tu, perut ikan dah gelap dah. Kemudian laut tu pula gelap. Laut dalam ni gelap, muslimin muslimat. Kemudian malam pula gelap. 3 kegelapan. Cuba kita bayangkan kalau kita duduk di tempat Nabi Yunus. Sangat menakutkan, muslimin muslimat. Tapi dengan kuasa Allah, Nabi Yunus tak mati pula. Tak mati pula. Adakah benda ni khas untuk Nabi Yunus, ataupun orang lain kalau kena telan ikan besar boleh hidup juga dalam perut? Wallahualam. Tapi kalau ikut logiknya, matilah sebab masuk dalam perut ikan ni akan dihadamkan oleh ikan itu. Macam mana perut kita lah, perut kita ni ada asid-asid, ikan pun ada asid juga cara dia. Jadi kalau kita masuk dalam perut ikan, kita akan dihadamkan oleh perut ikan itu. Tapi Allah Ta'ala pelihara Nabi Yunus. Kalau kita duduk tempat Nabi Yunus, kita takut tau. Takut kenapa? Bukan kerana ditegang oleh ikan, takut kepada kemurkaan Allah. Sebab Nabi Yunus ni dia merajuk kepada kaumnya, lalu dia melarikan diri. Jadi orang panggil meninggalkan tugas tanpa izin daripada Allah. Itu je. Dia mengajuk kepada kaumnya. Dia berdakwah, mereka tak layan, lalu dia tinggalkan kaumnya. Lalu masa dalam bahtera tu, dalam kapal itu, datang ombak yang besar. Sehinggalah nakhoda kata, apa ni, dah buang barang-barang pun masih lagi dalam keadaan bahaya. Lalulah nakhoda kata, saya rasa ada orang bersalah